Muhyiddin dan Tun M mulakan blame game. Dah terlambat, Tun M beri amaran pada Muhyiddin. Beri tekanan pada PM, ini penjelasan Tok Mat. Takut, DAP akui pengaruh Najib berbisa di Johor. Tiba-tiba, nama Tengku Zafrul muncul dalam kes. Akan menggagalkan usaha untuk menghadapkan Najib pada apa-apa perkara yang telah mereka lakukan. Saya menentang mereka. Sebab tu saya jatuh disebabkan saya tentang apa yang mereka lakukan dan saya tak bersedia untuk kompromi dengan apa yang telah dilakukan, kebobrokan, rasuah, salah guna kuasa. Jadi sebab itu dan saya fikir Najib sudah pun dihadapkan di muka pengadilan. Jadi mahkamah akan buat keputusan. Jadi ini bukan soal politik lagi, lebih dari soal politik, soal undang-undang. Yang itu saya fikir adalah lebih utama lagi. Muhyiddin Yassin menolak dakwaan beliau membantutkan kejayaan Pakatan Harapan mengheret Najib Razak ke muka pengadilan sambil menegaskan dirinya disingkir sebagai Perdana Menteri kerana menentangnya. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata beliau tidak sedia berkompromi apabila membabitkan rasuah dan salah guna kuasa dan itu sebabnya saya dijatuhkan. Muhyiddin berkata ketika mengambil alih jawatan Perdana Menteri, Najib sudah didakwa dan mahkamah yang membuat keputusan terhadap nasib ahli parlimen pekan itu. Jadi ini bukan soal politik lagi tetapi lebih kepada undang-undang. Jadi saya fikir itu adalah yang lebih utama, katanya selepas menghadiri majlis di Bukit Gambir. Muhyiddin yang baru-baru ini mendakwa Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi meminta bantuannya dalam tuduhan rasuah mereka. Menjawab dakwaan dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad. Dalam surat terbuka itu, Mahathir mendakwa Muhyiddin membantutkan kejayaan Pakatan Harapan menghalang pendahulunya terus menyamun harta rakyat selepas menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum lalu. Mahathir berkata keadaan itu berlaku ketika Muhyiddin mengkhianati pengundi dan rakannya dalam Pakatan Harapan dengan bekerjasama dengan kluster mahkamah dan kleptokrat kerana mengejar nafsu untuk menjadi Perdana Menteri. Kluster mahkamah merujuk sebilangan pemimpin UMNO yang dihadapkan ke mahkamah pada 2020 bersatu yang dipimpin Muhyiddin meninggalkan Pakatan Harapan menerusi tindakan yang dikatakan langkah syaitan menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan tumbang. Susulan itu Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 hasil sokongan Barisan Nasional dan PAS, namun beliau meletak jawatan 17 bulan kemudian selepas UMNO menarik sokongan terhadapnya dan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinannya. Dr. Mahathir Mohamad menyerang Muhyiddin Yassin dengan mengatakan tindakan bekas Perdana Menteri itu melawan UMNO sudah terlewat. Mahathir yang juga bekas Perdana Menteri sebelum berlakunya langkah syaitan yang mengakibatkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 2020 selepas 22 bulan memerintah. Sebelum itu ada bertanya sama ada Muhyiddin sanggup bekerjasama dengan kleptokrat dan kluster mahkamah UMNO. Kluster mahkamah merujuk kepada sebilangan pemimpin UMNO yang dituduh di mahkamah atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Muhyiddin mengikut apa dikatakan Mahathir berkata politik lebih penting daripada prinsip. Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi yang menubuhkan pejuang selepas ditolak bersatu berkata beliau percaya Muhyiddin akan dikhianati puak kleptokrat. Saya telah ingatkan bahawa kerjasama dengan kleptokrat dan kluster mahkamah UMNO seumpama menunggang harimau dan dia Muhyiddin dan akhirnya dibaham, katanya dalam surat terbuka kepada pengundi Johor. Mahathir berkata sangkaannya menjadi kenyataan apabila Muhyiddin dikhianati UMNO dan hilang jawatan sebagai Perdana Menteri 17 bulan kemudian selepas mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020. Inilah hasil daripada mengutama politik dan bukan prinsip. Agak terlewat bagi Muhyiddin melawan UMNO. Surat terbuka Mahathir itu muncul dalam perang mulut antara Muhyiddin dan Presiden UMNO Zaid Hamidi. Muhyiddin baru-baru ini mendakwa Zahid mahu kes mahkamahnya digugurkan. Tuduhan yang bagaimanapun dinafikan Zahid. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menafikan kata dua diberikan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen supaya pilihan raya umum dapat diadakan. Ini menyusul dakwaan ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman bahawa beliau cuba menekan Ismail yang juga naib Presiden UMNO supaya mengadakan PRU di Dewan Rakyat. Tajuddin mendakwa Muhammad diberikan kata dua sekiranya Ismail gagal meyakinkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan PRU dengan segera, maka beliau perlu melepaskan jawatan Perdana Menteri. Bagaimanapun Muhammad yang lebih dikenali
ditulis sebagai tokmat menafikannya. Saya berdialog dengan pengundi di Macap dan saya ditanya sama ada UMNO akan mendesak PRU jika kita menang pilihan raya negeri Johor. Saya jawab PRU tidak bergantung kepada keputusan pilihan raya Johor. Tidak kira PRN atau tidak, kita perlu segerakan PRU bagi mengembalikan mandat rakyat, katanya. Muhammad yang juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan berkata kerajaan semasa bukan dipilih rakyat dan ketidakstabilan politik di negara ini menjejaskan rakyat serta ekonomi. Saya juga kata UMNO tidak boleh menuntut pembubaran Parlimen. Perdana Menteri adalah satu-satunya orang yang boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Ia hanya boleh berlaku melalui dua cara, sama ada Agong memperkenan pembubaran Parlimen atau sebaliknya. Kebiasaannya jika Agong tidak memperkenankan pembubaran itu, ini bermakna Agong tidak mempunyai keyakinan terhadap Perdana Menteri dan lazimnya Perdana Menteri perlu meletak jawatan. Katanya saya sekadar menjelaskan proses pembubaran kepada pengundi, bukan mengugut Ismail. Kebiasaan itu tertakluk kepada sesiapa sahaja yang menjadi Perdana Menteri. Saya tidak mengeluarkan sebarang kata dua, katanya. Sambutan luar biasa rakyat negeri Johor terhadap kehadiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak terus menjadi fokus dalam ceramah perdana yang disampaikan oleh dua pemimpin kanan Pakatan Harapan. Kehadiran Najib untuk berkempen bagi pihak Barisan Nasional di negeri itu seolah-olah tidak disenangi oleh pengerusi DAP Johor, Liu Chin Tong. Beliau mendakwa kehadiran Najib telah menenggelamkan penampilan Datuk Seri Hasni Mohamad sebagai calon Menteri Besar Barisan Nasional. Menurut calon DAP Don Peling itu, beliau melihat Najib sebagai calon Menteri Besar Barisan Nasional berbanding Hasni. Dan sekarang ini nampaknya sejak hari pencalonan, siapa calon MB? Bosku Najib ini calon MB kerana Hasni telah tenggelam. Tak nampak Hasni, hanya nampak bosku sahaja, katanya sepintas lalu. Najib telah turun ke Perling untuk membantu kempen calon Barisan Nasional Tan Hiang Ki yang merupakan pesaing kepada Chin Tong. Ketika mengunjungi medan selera di Taman Bukit Indah, kebanyakan pengunjung berbangsa Cina mengerumuni mereka, tetapi perhatian lebih tertumpu kepada Najib berbanding calon MCA itu sendiri. Yang Ki ketika ditanya apakah dia bimbang imej Najib, membayanginya, berkata, tidak mengapa kerana kita kongsi tumpuan. Lagipun kami adalah daripada gabungan politik yang sama. Saya berasa berbesar hati kerana beliau sudi membantu saya dalam pilihan raya ini, katanya kepada wartawan. Amanah Muhammad Sabu berucap pada ceramah Mega Pakatan Harapan sempena kempen pilihan raya negeri Johor di Taman Mutiara Rini Skudai, Johor. Sementara itu Muhammad dalam ceramahnya juga menyatakan rasa keheranan bagaimana Najib yang telah didakwa di mahkamah dan didapati bersalah atas beberapa pertuduhan masih diberikan sambutan sebagai hero oleh rakyat. Dan rakyat pula didik entah macam mana orang yang didapati bersalah oleh dua mahkamah masih jadi hero datang di Johor ini. Kalaulah pergi di negara barat, barangkali ada demonstrasi menentang terhadap beliau kerana mereka amat anti rasuah, amat benci kepada penyelewengan, katanya. Nama Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz disebut dalam testimoni bekas pengurus bank Goldman Sachs yang dikaitkan dengan skandal 1MDB, Tim Lesnar, pada perbicaraan seorang lagi bekas pengurus bank itu, Roger Ng, yang sedang berjalan di Amerika Syarikat. Beliau yang merupakan saksi dalam perbicaraan itu menceritakan kepada Mahkamah Persekutuan di New York tentang satu mesyuarat peringkat tinggi mengenai Lembaga Pelaburan Terengganu, TIA, yang kemudiannya menjadi 1MDB. Menurut dokumen mahkamah yang dilihat portal FMT, Lesnar mengambil maklum satu email daripada Ng berhubung satu mesyuarat TIA pada 2009. Dalam email itu, Ng memaklumkan selain dirinya, individu lain yang akan menyertai mesyuarat itu ialah Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, ahli perniagaan di Kendaki, Low Tech Joe, pengarah urusan kumpulan Kenanga Investment Bank, Ramli Ismail dan Tengku Zafrul yang ketika itu merupakan pengarah di Kenanga. Lesnar dalam testimoninya berkata, Ng memberitahu bahawa tujuan mesyuarat itu adalah supaya Sultan Mizan bertemu orang daripada bank-bank. Ditanya oleh pendakwa raya adakah beliau tahu Tengku Zafrul daripada Kenanga, Lesnar menjawab, ketika itu saya tidak tahu. Dia pernah berpindah semasa saya menjadi pengurus bank, jadi saya tak tahu pada masa itu. Saya tidak ingat sama ada Kenanga mahu menjadi penasihat bersama dengan Goldman Sachs dalam projek TIA. Low pula adalah penasihat kepada Sultan Mizan dan membuat beberapa keputusan penting di TIA. Beliau juga mendedahkan bahawa Low memainkan peranan penting dalam menarik Goldman Sachs untuk terlibat dengan TIA.